Baik. Okey. Um, Ni soalan dia. Raja di bawah menunjukkan keadaan keseimbangan firma. Okey, tengok betul-betul. Bila seperti ini, bila awak tengok garisan harga adalah berbentuk anjal sempurna. So ini menunjukkan firma ini adalah firma pasaran persaingan sempurna. Kerana firma ini adalah pengambil harga berdasarkan rajah di atas. Dalam struktur pasaran manakah firma ini beroperasi? Nampak? Dia dah tanya. So, pasaran persaingan sempurna. Kenapa? Nyatakan sebab dia. Kalau pasaran persaingan sempurna. Kerana keluk permintaan. Nampak ni? Ini MR equal to AR ni. Ini kita panggil keluk permintaan. Keluk permintaan firma ini berbentuk anjal sempurna. Tiga jawapan dia. Keluk permintaan berbentuk anjal sempurna kerana firma ini adalah pengambil harga. Faham tak? Kalau bentuk keluk permintaan dia berbentuk anjal sempurna. So soalan dalam struktur pasaran manakah firma ini beroperasi dan nyatakan sebab dia. Struktur pasaran persaingan sempurna. And then nyatakan sebab dia kerana ni keluk permintaan MR equal to AR equal to DD equal to P. Maksudnya harga MR AR keluk permintaan berbentuk garis lurus selari ini menunjukkan anjal sempurna. Kerana keluk permintaannya berbentuk anjal sempurna. So, ini menunjukkan struktur pasaran ini adalah pasaran persaingan sempurna. Faham tak? Boleh faham? Boleh, madam. Alright, good. Okey. Tengok, berapakah harga dan tingkat keluaran keseimbangan? Okey. Apa syarat dia kalau PPS ni MC equal to Faiz? Apa syarat dia untuk menentukan harga dan tingkat keluaran keseimbangan? Harga dan kuantiti keseimbangan. MC equal to? Tengok apa? Yes. Jangan sebut kod. Tak confident. MC equal to MR. So, dapat tahu harga keseimbangan berapa? Tengok. MC equal to MR kat mana? Okey, dapat harga dia berapa? 20. Good. Kuantiti keseimbangan? 40. 40 good. So dah dapat harga, dah dapat kuantiti. Okey. So maksudnya untuk menjawab soalan B, okey, madam. Yang A dah settle. Yang A dah settle kan? Okey. Sekejap Yang A tadi. Yang A jawapan dia PPS. Betul tak? Pasaran persaingan sempurna kerana kalau permintaan berbentuk anjal sempurna. Tu. Okey, B. Mesti tahu syarat dulu. Syarat keseimbangan adalah MC equal to MR. So, PE dia apa? PE dia adalah RM 20. QE dia? QE dia adalah 40. Nampak? Okey, so dah menjawab soalan. Soalan AB. C. Adakah firma ini mengalami kerugian atau keuntungan? Hitung nilai kerugian atau keuntungan firma ini. Okey. So, sebelum nak jawab,
of course you akan nampak AC ni. Nampak AC kat sini. AC ni AC mewakili apa? Kelas. Tell me. AC mewakili apa? Kos rata mewakili apa? Total? Total? AC. Sayang. Total cost. Answer my question. AC mewakili total cost. ABC mewakili apa? ABC mewakili apa? Total? Cost, total, purata. Total variable cost. MR mewakili apa? MR mewakili apa? Total jumlah? Jumlah? Hasil, hasil sudah. Hasil. So means sekarang awak dah tahu dah apakah firma ini mengalami kerugian atau keuntungan. So 3 markah ni nampak kat sini. So you kena kira sayang. You kena kira jumlah hasil, jumlah kos. And then nak cari untung atau rugi jumlah hasil tolak jumlah kos. Okey, jom kita buat sama-sama. Sekarang kita cari dulu jumlah hasil, total revenue. Ya, total revenue P times Q. So, total revenue ni nampak 20 darab 40. Betul tak? Sebab 20 harga, jumlah hasil dia, kuantiti dia 40. Kan P times Q. Kan? Dapat berapa sayang? 800. RM 800. Okey. Now, cari TC pula. TC mean jumlah kos. Okey. Berapa nilai jumlah kos? Tengok. Kuantiti still 40 sebab dia hanya bermain dengan titik keseimbangan. Bermula daripada titik ini je. You tak boleh ambil tempat titik lain. Okey. Tarik atas yang melibatkan total cost. Berapa nilai dia? 32. 2. Nampak kelas? Nampak harga total cost? Harga cost 32. 20 ni harga hasil. 32 ni total cost. Nampak tak? Nampak, madam. Okey. So PC time Q. Okey. PC tu harga cost So means 32 darab 40. Berapa sayang? 1280. 1,000? 280. Okay, good. Nampak? So, nak cari untung atau rugi means TR minus TC. Nampak tak? TR minus TC. So, sekarang ni 800 tolak 1280. Dapat berapa? Negatif Ini 480. 480. Betul? Negatif 480. So means berapa? Rugi ke untung? Okey. Nampak tak? So macam ni je dapat 3 markah. Tapi make sure ni ada RM lah. Nampak? Rugi. So untung atau rugi? Rugi. Nampak? Dah menjawab soalan 3. Faham tak sayang? So untuk mencari dia rugi atau untung, cari jumlah hasil, cari jumlah kos. So rumus dia nak cari untung atau rugi, mesti TR minus TC. Jangan TC minus TR. Mana ada jumlah kos tolak jumlah hasil. Jumlah hasil itu jumlah jualan. Okey. Soalan D apa? Okey, soalan D. Adakah firma ini beroperasi dalam jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek, jangka panjang? Jangka Sabar. pendek. Jangka pendek. Good. Okey. Kenapa? Oh, jangka pendek. Kenapa, Sabar? Sebab ada kos tetap. Yes, sebab
melibatkan kos tetap. Sebab kos tetap hanya berjalan waktu jangka pendek sahaja. Okey, sebab melibatkan kos tetap. Alright, okey. D, E. Bolehkah firma ini meneruskan operasi pengeluaran dalam jangka pendek? Berikan alasan untuk menolak pendapat anda. Okey, now. Ini yang selalu ditanya. Sekarang, macam mana cara dia? Okey, siapa boleh bagi idea? Ini kamu dapat rugi. Ruginya 480. Okey, sekarang cari nilai kos tetap. Betul tak? Cari nilai kos tetap. Okey, jumlah kos dah dapat dah. Okey, so sekarang yang E. Okey, jumlah kos TC sama juga. Berapa tadi? 1280. Betul tak? Okey. Total variable cost. Total variable cost berapa? Tengok total variable cost. 24 dan 40. Yes, 24 kali 40. Good, darling. Pandai. 24 kali 40 berapa? 960. 960. Okey. So dapat total fixed cost sama juga total cost minus total variable cost. Berapa? Berapa total fixed 320. cost? 320. RM 320. Okey, compare kan. Rugi adalah 4 RM 480. Total fixed cost adalah RM 320. Okey. You nak pilih yang mana satu? Baru buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan kat sini je lah. Malah nak pergi je. Insert. Shopping. Okey, sini. Okey, kenapa dia pilih? Mana satu you nak pilih sebagai seorang firma yang bijak? Pilih kos tetap. Teruskan ke tutup operasi? Firma tutup operasi kerana kerugian Lebih besar daripada kos tetap. Ditanggung. Kerugian yang ditanggung adalah cuma tutup operasi kerana kerugian yang ditanggung adalah lebih besar sekira teruskan operasi. Betul tak? Betul, madam. Sekarang yang ni faham tak? Faham tak yang ini? So macam mana you nak teruskan operasi ataupun tutup firma, you kena comparekan total fixed cost dengan nilai rugi. Nilai rugi tu bermaksud you kena terus operasi kalau you nak pilih nilai rugi. Tapi kalau you nak tutup, you kena compare dengan berapakah kos tetap yang firma tanggung. Faham? So firma tutup operasi kerana kerugian dia tanggung adalah lebih besar sekiranya teruskan operasi. Teruskan operasi dia kena tanggung 480. Tapi kalau dia tutup, dia tanggung kos tetap sahaja 320. So dia pilih untuk tutup operasi. Ataupun ayat dia, firma tutup operasi kerana kerugian yang ditanggung adalah lebih kecil sekiranya firma memilih untuk inilah. Yang penting meaning dia tetap sama. Macam tu. Okey? Faham ni? Faham? Boleh sayang? Soalan boleh kan? So nampak yang madam buat cara madam buat ni. Inilah dia cara dia. Ini soalan kuantitatif. Ingat ya, you all mesti bermain pada titik ini sahaja. Walaupun dia bagi titik kat sini, titik kat sini, you all kena bermain pada titik ini sahaja, nampak? Ini soalan final tak nampak? PSPM 28-29 macam tu.
Okey. Tu. So tengok betul-betul. Ya saya. Jadi Apa? maksudnya kita kena tengok yang hujung ni lah, yang 40 tu. Yang Yang kuantiti penting 40 tu ni lah. sebab dia kamu kena tengok ikut syarat keseimbangan. MC equal to MR kat sini. Betul tak? Oh, okey. Sekarang Medan dah bercakap dah. Mesti ikut syarat, nampak ni. Syarat keseimbangan MC equal to MR. MC equal to MR mesti kat sini. Okey, faham. So apa-apa pun mesti tengok syarat keseimbangan dia. MC equal to MR. Kalau you tak ingat syarat dia, mulalah you ingat, sini pun ada, mana satu ni, macam tu. Tapi kat sini nanti MC equal to Okey. AC, mana ada. Betul tak? So kena ingat MC equal to MR. Okey, Madam cari lagi soalan-soalan yang melibatkan soalan final supaya kamu terbiasa. Soalan nombor 5. Rupiah. Okey, yang penting fahamkan dulu, tengok cara jawab dia, fahamkan yang ni jawapan dia. Tengok. Kecuali tu maknanya pilih yang bukan ini. Yang mana bukan? Kecuali ada dapat. Kalau D cakap dulu, kalau D itu cakap dulu. Kecuali itu maksudnya apa? Kamu pilih jawapan yang bukan CPTS. Saya tak jelas antara okey. Kita tengok yang soalan yang dekat chat tu Medan dah bagi. Nanti kan Medan share. Ini soalan dia. Itu dia. Alright. Okey, Medan masukkan dekat. Sekejap Medan copy dulu, masuk dekat ni. Copy ini. Okey, ini adalah
Okey. Nah, ini tengok rajah dulu. Tengok rajah dulu. Nampak tak rajah medium masukkan yang rajah baru ni? Sayang, nampak tak? Tak medium. Okey. Nampak ya? Okey, bagus. Okey, medium dah share ni. Okey, so kalau tengok kat sini sekarang, dia ada harga banyak ni. Nampak? Tapi tengok dia punya soalan. Ini soalan dia. Dalam pasaran manakah firma ini beroperasi? Berikan satu alasan. Okey, bila harga dia berbentuk anjal sempurna. Firma apa tadi? Medan dah bercakap dah tadi. Soalan dia? Persaingan sempurna. Yes, pasaran persaingan sempurna. Berikan satu je alasan. Kerana seluk permintaan. Bentuk anjal Berbentuk sempurna. anjal sempurna. Yes, good. Berbentuk anjal sempurna. Good. Okey, tengok sini. Jika pihak industri menentukan harga per unit output pada RM18. Nampak? Sebab dia banyak harga ni. Dia banyak harga. Sekarang, sebab pasaran yang menentukan harga. Jika pihak industri menentukan harga per unit output pada RM18. Tentukan kuantiti dan harga keseimbangan. Ni, kita pergi rajah balik semula. So, syarat keseimbangan Medan dah bagi tahu MC equal to MR. Okey, harga keseimbangan berapa? 18 lah kan sebab dia dah bagi tahu tadi kan? Cuma sekarang ni you nak tahu kuantiti keseimbangan je. MC equal to, dia saja tak letak MR ni, MR ni, MR ni, MR ni, MR. Tapi dia dah tetapkan harga keseimbangan adalah 18. So maksudnya yang ini. So MC equal to MR. Kat mana? MC equal to MR. Kat mana kuantiti keseimbangan dia? 90. 90. Berapa? 90. 90. Good, pandai. Alhamdulillah dah faham. MC equal to MR. So maknanya kuantiti keseimbangan kat sini. MC equal to MR. Ni maknanya you coret sikit. Kalau tu you draftkan keluk dekat situ MC equal to MR, kat sinilah MR dia. Ni. Equal MR equal to AR equal to DD. Inilah dia. Ni so kat sini 90. So dah dapat menjawab soalan dalam pasal manakah firman ini dan nombor A dah sudah. Tentukan kuantiti dan harga keseimbangan. Harga of course 18 dia dah bagi tapi saja lagi. Kuantiti keseimbangan 90. Settle. Tapi make sure sebelum you jawab soalan B, you kena buat dulu MC equal to MR. Barulah PE adalah 18, QE adalah 90 unit. Okey, pada titik penutupan firma. Pada titik penutupan firma. Semalam saya dah ajar. Titik penutupan firma. Tengok keluk apa kelas? Now, say. Titik penutupan firma sayang. Tengok apa? Yang dia boleh pilih tu. Dia nak teruskan ataupun dia nak berhenti. Sebab rugi dia adalah sama sebesar kos tetap. Apa? Hello? Sayang? Jika pada titik penutupan firma, hitung jumlah kos berubah, jumlah kos tetap dan jumlah untung. Untung ni dia boleh kategori rugi. Sebab istilah rugi tu kita panggil juga untung kurang normal.
Tak semestinya untung. Dia mesti boleh dapat rugi ataupun untung kurang normal. Istilah dia sama. Okey. Titik penutupan firma. Hitung jumlah kos berubah, jumlah kos tetap dan jumlah untung. Okey, kita pergi ke loop. Titik penutupan firma pada harga berapa? Okey, bagi tahu madam. Pada harga berapa titik penutupan firma? ABC madam. Ya, ABC sayang. Ha, 9.5. 9.5, yes. Pada 9.5. Okey, 9.5 itu adalah titik penutupan firma. Sebab kos berubah purata dia adalah minimum. 9.5 dan kuantiti keseimbangan dia adalah 65. Kita tak ambil kat sini, kenapa? Kita tak ambil 90, kenapa kuantiti dia? Sebab dekat sini tidak ada nilai nak bawa ke tepi, nampak? Satu lagi yang madam boleh tunjuk cara, sebenarnya awak tengok kertas madam ni, jarak antara AC dan ABC ni disahkan. Jadi kebebasan keluar masuk, sebenarnya kos tetap ni di antara jarak ini adalah sama walaupun tak cukup. Sebab apa? Sebab jarak dekat sini, jarak dekat sini adalah kos berubah. Ini sampai sini adalah kos berubah. Okay? Jarak dekat sini adalah kos berubah. And then ini adalah jumlah kos tetap. Ini adalah jumlah kos tetap. Okay, jarak ini adalah kos berubah. Nanti nak cari nilai kos tetap dan jumlah kos tolak jumlah kos berubah. Sebab nilai ni awak lihat ni. 9.5. 9.5 darab dengan 65. Walaupun dia MC equal to sebab 9.5 ni juga adalah harga keseimbangan. MC equal to kenapa tipe MR tetap? Sebab apa? Tadi ditentukan harga 18. Industri tentukan harga 18 untuk soalan yang A, yang B. Tapi pada titik penutupan firma, hitung jumlah kos berubah, jumlah kos tetap dan jumlah untung atau rugi. Untung tu jangan fikir, alamak dia dapat rugi, kenapa soalan nak untung? Istilah untung dengan untung kurang normal dan istilah untung ataupun rugi, dia dalam istilah untung kurang normal. Maksudnya rugi tu dalam istilah untung kurang normal. Untung kurang normal ni maksudnya rugi. Okey? So sekarang ni pada titik penutupan firma dia dah ada harga baru, bukan 18 lagi. Iaitu pada harga minimum ABC. Minimum ABC adalah di sini. MC equal to MR kat sini. Iaitu 9.5. Dan kuantiti dia 65. Okey, kuantiti dia sudah 65. Kalau awak lihat. Macam tu. So awak dah dapat dah dia punya apa tu tadi? Dia punya jumlah kos berubah. Jumlah kos tetap awak dah dapat tadi. Kan? Jumlah kos tetap pula. Jumlah kos awak dah dapat. So sekarang ni awak nak cari jumlah kos berubah. Dah dapatlah TBC iaitu 9.5.
ABC iaitu 9 RM 9.5 darab dengan 65. Berapa? RM? Berapa ciri-ciri? 61. Berapa? 617.54. 117.50. Okey, dapat ciri-ciri. And then dia minta soalan apa lagi tadi? Jumlah kos tetap dan jumlah untung atau rugi lah ni. Okey, jumlah kos tetap TBC. So sekarang ni titik penutupan firma. Okey. So sekarang nak cari apa ni? Awak tak boleh ambil nilai yang ni 18 untuk jumlah kos sebab harga dia dekat sini. Tapi macam mana awak nak cari jumlah kos tetap pada titik penutupan firma? Berapa? Dengan yang 15 tu ke madam? Yang mana sayang? Yang 15 pun tak boleh. Yang 15 ni untung normal. Titik penutupan firma kat sini. So sekarang ni awak kena cari. Awak boleh cari tak? Kalau dalam keluk ni, awak boleh cari tak jumlah kos tetap? Sebab jarak, kan Madam bagi tahu tadi, jarak di antara AC dengan ABC tu adalah nilai kos tetap. Betul? Okey. So dalam rajah ni ada jarak yang boleh kamu kira. Nampak 18 tolak 10 darab 50. Betul tak? Betul tak? Sebenarnya jarak di antara sini tu adalah sama. Walaupun sini kecil sebab dia akan darat dengan output yang besar. Kalau ini besar, dia darat dengan output yang kecil. So nilai kos tetap dia adalah sama. So boleh cari tak nilai kos tetap dia? 18 tolak 10 darab 50. Itu adalah nilai kos tetap. Faham tak? Sebab awak nak tahu nilai yang macam kat sini, tarik atas tak ada. Kan? Tak ada nak tarik atas, tak ada keset, tak ada macam titik-titik ni. So yang awak tak boleh ambil nilai yang ni sebab ini ada harga 18. Kalau nak cari kat sini, nak tarik tepi tak ada juga. Macam tu. So dekat sini, nak tarik atas, nak cari nilai jumlah kos tak ada juga. So, nak tak nak awak kena cari. Dia mesti ada satu cara di antara jarak ni. Mana titik yang boleh kamu kira? Ini lah ni. 18. Kalau kamu tak boleh, ni 18 ni. 18 ni AC kan? Tarik bawah 10. Jarak antara AC dan ABC kan? Jarak antara AC dan ABC 18 tolak 10 darab 50. Itu adalah total fixed cost. Ya. CFC awak boleh cari. Selalunya awak total cost tolak TVC. Tapi sekarang awak tak boleh cari total cost. Sebab dari titik keseimbangan MC equal to MR ni, sebab harga baru dia 9.5, titik penutupan firma 9.5. Dari sini nak cari total cost kena naik atas tapi tak ada pula titik-titik yang diberi. Maksudnya dia care byte sikit, dia bagi nilai kat sini. Jarak fixed cost, total fixed cost ni adalah jarak antara jarak AC dan ABC saya. So awak pun tengok mana yang ada. Yang ini sini ada, tapi sini bawah tak ada. Yang ini lagi dua-dua tak ada. Yang ini ada. Ni. So inilah jarak total fixed cost. Walaupun dia ada kat sini. Kalau kat sini ada, boleh kira. Sebab dia sama je nilai ni. Kebesaran antara jarak ni sama je nilai total fixed cost dia. So 18
tolak 10 darab 50. Berapa sayang? 400. 400 madam. 400. So, total cost berapa? Tambahkan. CBC tambah dengan CFC. Baca dulu apa berapa? 1,000. Berapa satu? 1017.5. Bukan 117.5. Satu kosong 1017 Ya, madam. Okey. Jadi tolong ada macam. Okey, Cian. Cari jumlah hasil. Jumlah hasil pada titik penutupan firma sayang. MC equal to MR. Jumlah hasil mesti sama dengan jumlah kos berubah. MC equal to MR. Sebab pada titik penutupan firma harga keseimbangan dia 9.5. Betul tak? Sebab tengok kos berubah purata paling minimum. MC equal to MR kat sini. So 9.5 darab 65. So dia sama. So means CR dia adalah, ini faham tak? CR dia MC equal to MR. Sama dengan kos berubah purata minimum. Sebab ini kan titik penutupan firma kan dia sama yang di kos tetap dia. Faham tak? Hello? Darling? MC equal to MR kat sini. MC equal to MR kat sini. Sebab titik penutupan firma tengok. Set ini omai. Titik penutupan firma. Mesti MC equal to MR pada kos berubah purata minimum. Ni. Ni MC kan? Turun MC. MR dia mana? Ni. Harga ni adalah MR. Ni. So kat sini 9.5 darab 65 sama ni. Sama dengan TBC. Kalau titik penutupan firma jumlah hasil dia sama. 9.5 darab dengan 65. So dapat RM 617.5. Okey, so dah dapat jumlah hasil, dah dapat jumlah kos. Untung atau rugi? Kiralah TR minus TC. Berapa? Tolong kira. TR 617.5 tolak 1017.5. Berapa? 400. Negatif 400 kan? So, betul tak teori kita tadi? Total fixed cost sama dengan nilai rugi. So, dia boleh pilih nak tutup, nak teruskan. Betul tak? Dia sama dengan total fixed cost. Rugi dia sama dengan total fixed cost. Nampak? Okay, saya highlight kan. Rugi dia sama dengan, ni rugi. Rugi dia sama dengan total fixed cost. Nampak? Kerugian dia sama dengan total fixed cost. So, dah menjawab soalan. Soalan apa kita dah jawab? Ni, 4 markah nampak. So, 4 markah tak bolehlah simply saja you nak jawab. Ni lah cara dia. Cari TBC. Yang penting kamu kena buat MC equal to MR dulu. And then dia kata itu MC equal to MR pada titik penutupan firma. Ni nanti kena follow saya buat ni.
Iaitu melihat kos ataupun ABC paling minimum. Itu melihat ABC paling minimum kat sini. So sini ada MC, sini juga ada ABC, sini juga ada MR iaitu harga. Faham? Boleh sayang? Boleh. Ini cikgu dah rekod dah ni. Tengoklah nanti kalau tu nanti kita sharekan lagi sekali. Okay, the last. Okay, last. Adakah rasional untuk menutup operasinya? Jelaskan. Apa nak jawab soalan yang last? Rational. Rasional nak tutup operasi. So maknanya firma boleh menutup atau memilih untuk teruskan operasi. Firma last soalan last apa ni kita deh. ETF. Ni nak pergi S dia lantak lah. Soalan last lah. Firma boleh Boleh pilih. pilih. Rahsia Yes, tutup. pilih untuk tutup atau teruskan operasi sebab kerana kerugian adalah sama dengan apa? Adalah sama dengan total fixed cost, jumlah kos tetap. Betul tak? Okey, boleh sayang. So kalau total fixed cost 400 and then kerugian pun 400. So firma ni boleh pilih sama ada dia nak tutup ataupun nak teruskan operasi. Secara rasional ni dia boleh pilihan lah. Dia nak tutup ataupun dia nak teruskan operasi. Kebanyakan firma kalau yang nak jaga nama, dia akan teruskan. Walaupun dia tahu rugi ataupun teruskan ni kerugian dia adalah sama. Sebab dia nak jaga nama baik dia. Kan malu kan kalau kita macam firma tu dah bankrupt semua. Dia daripada nak ataupun dia masih ada lagi pelanggan-pelanggan yang setia apa semua dia nak jaga pelanggan dia ke macam whatever semua macam itulah. Kebanyakan firma dia buat keputusan untuk teruskan walaupun rugi dia sama dengan kos tetap dia. So tapi cara awak jawab boleh pilih lah untuk nak tutup atau teruskan operasi kerana kerugian adalah sama dengan jumlah kos tetap. Okey, boleh? Boleh tak? Aku nak tanya. Betul. So ini kebat sikit lah. Soalan ni kebat sikit tengok First dia tanya keseimbangan harga keseimbangan 18. Okey, so kat sini jumlah hasil dia. Tapi sekarang dia tanya lagi soalan jika berlaku kes penutupan firma. Bila tengok penutupan firma, titik minimum yang kamu kena tengok adalah ABC. Keluar ABC yang paling minimum kat sini. So awak akan dapat jumlah hasil dia 95 darab 65 lah. Dan jumlah kos berubah dia pun adalah 95 darab 65. Titik penutupan firma, jumlah hasil dengan jumlah kos berubah adalah sama. Kerana apa? Nanti kos tetap dia adalah sama sebesar kerugian. Sebab itu jumlah hasil dengan jumlah kos berubah sama. Ini soalan ni kebat sikit. Ini soalan 2013. Okay, any question? Madam nanti Tak hantar ada. slide tu madam. Ya, boleh. Nanti madam bagilah jawapan ni. No problem. Cuma madam tadi pula soalan nombor 1 tadi madam. Soalan nombor 1 kita tak tulis jawapan dia. Dalam pasal mana ni you dah tahu kan? Ini tentukan harga keseimbangan pun you dah tahu. Make sure tulis MC equal to MR. C dengan D je kita jawab tadi kan. Yang ni jawapan dia C dengan D. Ni jawapan dia C dengan D. Okay, that's all.
Kelas, thank you. Hari ni yang madam akan bagi tu yang apa? Yang borang-borang pengesahan gasi-gasi tu semua tu sebab semalam madam tak sempat lah. Any question? Ada soalan? Tak ada, madam. Faham? Faham, madam. Alright. Macam orang yang sama je jawabnya. Okay, that's all. Wakil, madam, wakil. Alright, okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam.